السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Rahman dan Surah Waqi'ah adalah surah yang menceritakan kepada kita tentang bukti kebenaran Nabi akhir zaman dan bukti kebenaran adanya kiamat yang akan berlaku selepas pada mati. Jadi Ar-Rahman surah yang beritahu bukti benarnya Nabi akhir zaman dan bukti adanya kiamat. Adanya kiamat yang akan berlaku selepas pada mati. Begitu juga surah Al-Waqi'ah yang kita akan baca ni nanti. Allah nak sabitkan kepada kita macam mana sebelum mati dan macam mana selepas mati. Berdalil dengan perkara yang berlaku sebelum mati yang tak boleh diingkari oleh sesiapa. Allah Ta'ala beritahu dengan tepat yang jelas. Maka seperti itulah, seperti mana berlaku sebelum mati, itulah akan berlaku satu persatu selepas pada mati. Cuma dalam surah Waqi'ah diberitahu tentang keputusan di akhirat, syurga neraka. Ar-Rahman juga beritahu keputusan di akhirat, syurga neraka. Dalam surah Ar-Rahman diberitahu sifat-sifat orang yang akan masuk neraka. Diberitahu sifat-sifat orang masuk neraka. Dan sebelum itu diberitahu pedoman yang disediakan oleh Tuhan untuk ahli syurga. Allah beritahu pedoman yang telah disediakan oleh Tuhan untuk ahli syurga. Dan beritahu sebab-sebab mereka akan diumbar dalam neraka. Jadi diulangi perkara yang sama dalam surah Waqi'ah. Manusia tergolong pada beberapa golongan yang akan masuk syurga dan masuk neraka. Jadi seperti mana keadaan dan suasana hidup dia di dunia, maka begitulah akan berlakunya hukuman di akhirat. Kalau ikut pedoman Allah, dia selamat. Tak ikut pedoman Allah, memang tak akan selamat. Itu perkara yang diberitahu oleh Allah dalam dua-dua surah ini. Cuma surah inilah salah satunya surah daripada 114 dimulakan dengan nama Rahman. Nak memperkenalkan kepada orang Arab Mekah, Ar-Rahman ni salah satu nama sifat. Yang mana orang Mekah jahil, dia tak tahu. Dia kata ada agama, ikut Nabi. Tapi Ar-Rahman pun tak tahu ni nama Tuhan. Seperti makna orang duk cakap, dia tahu agama, satu benda pun dia tahu soalannya betul. Dia duk kata Nabi sesat, dia duk kata Nabi murtad, dia duk kata Nabi gila sebagainya. Dia dalam agama nama Rahman pun dia tahu nama Tuhan. Jadi asalnya kalimah Ar-Rahman kalimah yang orang Arab Mekah tak tahu. Ia adalah kalimah nama Tuhan. Dia hanya tahu nama Allah. Lain-lain tak tahu. Sehingga apabila nak ditulis perjanjian Hudaibiyah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, lagi murah, lagi maha mengasani. Dia kata Rahman Rahim kami tak tahu. Jangan tulis benda yang kami tak tahu. Tulis Bismillah Ta'ala. Sebab nama Allah tu kami tahu. Betapa teruknya mereka. Jadi Allah Ta'ala memperkenalkan lebih-lebih lagi nama Rahman yang orang Mekah mengingkarinya. Wa man Rahman, dia kata dalam surah Asy-Syu'ara kita akan baca. Dan surah Furqan, dia mengingkari mati-mati nama Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahman, nama ni, apabila kita tengok sifat Allah Ta'ala, itu kemurahan dia limpahkan kemurahan ni kepada semua hamba sebagai ujian. Tak kira lah orang kafir, orang syirik, orang apa sekalipun, oleh kerana Tuhan Rahman, dia limpahkan benda-benda dunia ni untuk diuji. Rahmanud dunia. Maknanya segala-gala nikmat yang dialami, yang dirasai oleh orang kafir, semua sekali, seramai mana pun, semua daripada kemurahan Tuhan Rahman. Yang dia tidak tahu sifat ni, sifat Tuhan.
Maknanya kamu makan pun dengan sebab rahman Tuhan. Kamu boleh menyawa dengan sebab rahman Tuhan. Ini apa yang dikaji, yang diuraikan oleh ulama. Ar-Rahimu rahimul akhirah. Mengkasihani akan berlaku di akhirat untuk orang mukmin saja. Orang kafir yang mati syirik, yang mati durhaka, tidak akan ada pada mereka itu rahim. Mereka tetap akan dibiarkan dalam neraka sampai bila-bila. Jadi rahimul akhirah. Rahim mengasihani hamba-hambanya yang mati dalam iman di akhirat nanti. Rahmanun dunia. Rahman maknanya limpahan dia kepada dunia ini untuk semua golongan sebagai ujian. Jadi sifat Ar-Rahman dia tak tahu sedangkan dia boleh hidup, dia boleh makan semua tu daripada Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allama al-Quran. Manusia dia ada dua nikmat. Allah Ta'ala sebutkan terlebih dahulu nikmat sebenar itu nikmat agama. Kemudian baru Allah sebut nikmat dunia yang dia bagi sama rata kepada semua orang. Apa makna sama rata? Ada kecapi segala-gala nikmat dunia ini oleh sesiapa. Sedikit atau banyak. Mengikut hikmah kebijaksanaan Allah. Manakala nikmat agama, dia tak bagi pada semua. Dia bagi hamba berikhtiar pilih. Mana-mana hamba yang ambil dan pilih, memang itu orang paling berkuat. Dunia tak. Dunia dia bagi kepada semua. Ambil lah nak ambil. Tapi nikmat agama, dia bagi pilihan, dia bagi ikhtiar. Tapi apa yang dipilih oleh hamba itulah daripada takdir Allah Ta'ala yang memberi faedah kepadanya, yang beri keuntungan dan keberkatan kepadanya. Tapi ada di antara hamba, majoriti ataupun kebanyakan hamba ni tidak ambil, tidak berikhtiar ambil, maka dialah yang akan menanggung kerugian, penyesalan dan hukuman di akhirat. Jadi Allah Ta'ala sebut terlebih dahulu nikmat hakiki rohani. Barulah dia beritahu nikmat tidak hakiki jasmani. 'Allama al-Quran. Tuhan Rahman yang mengajar Al-Quran. Yang mengajar Al-Quran. Seperti mana untuk lafaz-lafaz dia Allah Ta'ala jaga, begitu juga untuk makna-makna Al-Quran juga Allah jaga. Dia tak seperti kitab dahulu. Kitab dahulu tak ada jaminan manusia boleh ubah suai. Baik lafaz, baik makna. Yang mana kita telah baca sebelum ini. Untuk Quran tidak. Untuk Quran kita akan baca dalam surah Hijri satu ayat. Kami telah menurunkan Al-Quran, kitab akhir zaman. Kami akan jaga lafaznya dan jaga maknanya. Allah akan pilih golongan manusia yang akan hafal lafaz-lafaz Al-Quran dengan titiknya, dengan barisnya. Dan Allah akan pilih hamba-hambanya yang akan menjelaskan makna Al-Quran yang tak boleh diubah suai makna itu. Makna itu tetap sama. Penjagaan Allah. Jadi 'allama al-Quran, Allah telah mengajar Al-Quran lafaz dan maknanya. Khalaqal insan. Allah lah yang telah menciptakan manusia daripada tidak ada kepada ada. 'Allamahul bayan, dan Allah ajar kepada manusia itu dengan bagi kepadanya kemudahan untuk memahami dan menjelaskan apa yang dia faham. Al-bayan dengan makna menjelaskan sesuatu yang dia fahami. Allah ajar kepada manusia al-bayan, kemudahan daripada lidah yang Allah bagi menjelaskan apa-apa yang dia faham. Iaitu dia nak ta'bir amma fi dhamir. Dia nak jelaskan sesuatu yang ada dalam fahaman dia, yang tersirat dalam kefahaman dia. Allah bagi kepada manusia kelebihan itu. Kelebihan ini tidak ada pada binatang. Itu bandingan dia. Binatang ajam. Ajam dalam bahasa Arab maknanya tak boleh fasih, tak boleh cakap. Dia boleh bersuara tapi tak boleh nak beritahu dengan jelas apa sebenarnya dia nak. Suara kucing, suara kerbau, suara lembu, suara unta. Dia bersuara, mana tak bisu. Tapi nak bayan, nak memberi penjelasan apa yang terserat pada hati dia, tak boleh. Jadi 'allamahul bayan. Allah ajar kepada manusia setelah diciptakan manusia kemampuan yang boleh membezakan dia dengan haiwan. Iaitu fasih atau kemampuan untuk memberitahu apa yang ada dalam jiwa dia. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan bergerak menurut ketetapan Allah.
wan najmu wasyajaru yasjudan. Maka manakala pokok wan najmu ni, pokok yang menjalar, wasyajaru pokok yang ada batang, semuanya yasjudan, sujud kepada takwini Allah. Apa makna takwini? Sujud atas dasar takdir yang Allah tetapkan kepada mereka. Was-samaa'a rafa'aha, Allah Ta'ala tinggikan langit. Wa wada'al mizan, dan Allah Ta'ala adakan mizan. Allah tinggikan langit, dia duduk menghadap tinggi berbanding dengan bumi. Allah adakan mizan yang dijadikan sebagai ukuran. Alla tatghaw fil mizan, supaya kamu tidak boleh zalim dengan melampaui ukuran yang ditetapkan. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, dan janganlah pula kamu kurangkan dalam timbangan itu. Wal arda wada'aha lil anam, bumi juga Allah Ta'ala telah hamparkannya untuk semua makhluk guna, baik manusia baik haiwan. Fiha, pada permukaan dunia ini atau bumi ini, Allah adakan fakihatun, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Wan nakhlu, dan juga Allah adakan di permukaan bumi tamar, zatul akmam, jenis pokok yang adanya kelopak dan mayang. Wal habbu dzul asli, dan yang ada biji berkulit. Ada biji untuk dimakankan isinya oleh manusia, mana kulit akan dimakan kulitnya oleh binatang. Habbu dzul asli, habbu mana biji, dzul asli yang ada kulit yang menutupi biji. Biji tu manusia makan, kulit tu binatang haiwan manusia makan. Haiwan yang dipelihara oleh manusia makan. Mana dua-dua tu ada faedah. Waraihan, dan Allah Ta'ala adakan juga jenis tumbuhan yang adanya bau wangi, yang ini yang mengandungi bau yang harum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah Allah memberitahu makhluk-makhluk yang dia telah ciptakan tidak dikongsi dengan sesiapa, maka tanya, manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin, wahai manusia, yang kamu berdua boleh dustakan? Dengan mengatakan ini bukan daripada Allah, ini ada yang lain buat. Mana satu? Mana Allah jelaskan nikmat dia, Allah jelaskan makhluk dia, Allah Ta'ala jelaskan khasiat pada makhluk itu, lalu Allah tanya, ini bukankah nikmat? Jadi mana lagi nikmat-nikmat yang ada, yang Allah ciptakan kepadamu, wahai jin, wahai manusia, yang kamu boleh dustakan? Dalil akli tentang kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada ayat yang ketiga tadi. Khalaqal insana min salsal, Allah telah ciptakan manusia pertama daripada salsal, tanah yang sangat keras. Kal fakhar, sama seperti mana tanah yang telah dibakar. Sama seperti mana tanah yang dibakar, seperti mana tembikar. Wa khalaqal jan, dan Allah juga telah menciptakan golongan jin. Daripada mana? Bukan daripada tanah, min marijin, daripada bunga api, ataupun daripada julangan api yang panas, minat, daripada api. Ada sebagian ulama tafsir kata marij dengan makna julangan, marij dengan makna asap. Jadi Allah Ta'ala ciptakan jin daripada marij, daripada julangan api. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makna wahai jin, kamu sebenarnya daripada api, wahai manusia, kamu sebenarnya daripada tanah yang keras. Maka mana satu nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Diulangi sebanyak 31 kali. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah Ta'ala lah dia Rabb yang menciptakan timur barat. Mana pergerakan angin timur, barat, utara, selatan, Allah ciptakan. Makhluk yang berada segenap arah ini. Segenap arah ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu berdua boleh dustakan? Marajal bahrain, Allah Ta'ala lah dia melepaskan, membiarkan dua jenis lautan. Yaltaqiyan, pada zahirnya dia bertemu, sebenarnya pada hakikatnya bainahuma barzakhun,
Sedangkan di antara keduanya ada batasan yang tidak boleh menembusi satu sama lain di beberapa tempat di lautan sana. Ya la yabghiyah. Ya la yabghiyah mana laut sebelah ni tak boleh menembusi sebelah sana. Laut sebelah sana pula tidak boleh menembusi sebelah sini. Ada di beberapa tempat yang Allah Ta'ala ciptakan di lautan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan. Yakhruju minhuma, akan keluar daripada laut jenis seperti ini, al-lu'lu' wal marjan, mutiara dan batu jenis marjan. Dalam tafsir kata, mana satu ni? Iaitu akan keluar lu'lu' dan marjan daripada Yamassin, daripada laut Yamassin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan. Satu lagi dalil akli, walahul jawaril munsya'at, dan milik Allah lah kuasa mewujudkan al-jawari, kapal-kapal layar yang besar, yang berlayar. Al-munsya'atu, yang mana layar-layarnya dipasang begitu tinggi untuk menggerakkannya di permukaan laut, fil bahri. Kalau dilihat di tengah-tengah laut, kapal-kapal itu kal a'lam, seperti mana gunung-gunung yang dilihat daripada jarak jauh di daratan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan. Kesemua ini makhluk, semua makhluk akan fana. Kullu man 'alaiha fanin. Semua makhluk, lebih-lebih lagi jin dan manusia yang berada di atas dunia ini, fanin, akan berakhir dengan mati. Akan berakhir dengan mati. Yang tak mati siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tak mati adalah Allah, dan kekallah wajah Tuhan kamu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin, wahai manusia, yang kamu boleh dustakan. Allah Ta'ala itu yas'aluhu, akan memohon dan meminta doa bagi keperluan mereka, bagi menyelesaikan masalah mereka. Man fis samawati wal ardh, makhluk yang di langit dan di bumi. Allah Ta'ala lah zat yang kepadanya lah didoakan, dipohonkan makhluk di langit dan di bumi. Kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari Allah Ta'ala dalam urusannya. Setiap hari Allah Ta'ala dalam urusannya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, ya kamu boleh dustakan. Apabila sebut sya'nin dalam urusannya, apa maksud? Dalam tafsir Jalalain kata, setiap hari dia Allah Ta'ala dalam urusan menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, memberi sesuatu jadi kaya dan berkuasa, menyimpangkan manusia itu papa dan hilang kuasa dan sebagainya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala beritahu, sanafrugu lakum ayyuhat thaqalan. Sini sanafrugu apa maksud? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya untuk hisab amal kepada kamu, ayyuhat thaqalan, wahai jin dan manusia. Maknanya di akhirat nanti Allah Ta'ala beritahu, hisab amal manusia Allah Ta'ala akan hisab sepenuh-penuhnya. Sanafrugu dan mana kami akan bagi tempat sepenuh-penuhnya kepada kamu untuk menghisapkan amalan kamu, wahai jin dan manusia. Dalam tafsir ini ramai ulama tulis bahwasanya Allah Ta'ala selesaikan hisab hamba dia dalam tempoh setengah hari. Dalam tempoh setengah hari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Walaupun kita kata tempoh setengah hari, maknanya tempoh yang sangat singkat untuk mudah difahami oleh hamba-hamba.
Seperti mana Allah cipta langit bumi 6 hari. Nak beritahu kepada hamba, begitu mudahnya bagi Allah Ta'ala. Sebesar-besar langit, sebesar-besar bumi dan segala-galanya 6 hari. Nak hisap hamba manusia ni semua sekali, setengah hari. Lebih cepat lagi daripada bumi dan langit. Hanya kadar atau nisbah supaya hamba boleh fahami. Tidak ada sebarang kesukaran pun yang menghalang untuk Allah Ta'ala hisap amal hamba. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Di akhirat nanti dia tidak seperti dunia. Manusia di dunia oleh kerana dalam keadaan dia diuji dan diberi kebebasan berikhtiar, nak pilih cara baik yang ada pedoman daripada Allah atau cara sebaliknya yang tiada pun sembarang pedoman daripada Allah. Dan manusia apabila dia buat satu kesilapan, dia ada kemungkinan untuk melepaskan diri daripada ditangkap oleh manusia lain. Tapi tidak sebenarnya lepas daripada Allah. Tidak bebas daripada tangkapan Allah. Di sini Allah beritahu lemahnya daihnya manusia apabila nisbah kepada Allah Ta'ala. Ya ma'syaral jin wal ins. Wahai golongan jin dan manusia. Ini stata'tum, sekiranya kamu mampu an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, untuk tujuan lagi kamu cuba keluar menembusi segala penjuru langit dan bumi. Kalau kamu mampu, fanfudhu, cuba lari. Bebaskan diri kamu daripada ditangkap oleh Allah. La tanfuduna illa bisultan. Tidak mereka bebas untuk membolos diri mereka, membus keluar daripada daerah langit bumi ini, kecuali dengan sesuatu kekuatan sangat kuat yang tidak ada pun pada kudrat mereka. Yang tidak ada pun pada kudrat mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Di akhirat nanti, ini suasana akhirat. Maknanya dunia pun tak boleh lari, apatah lagi akhirat. Tidak bila akhirat tak boleh lari, orang yang salah, orang yang silap, degil ataupun jahil daripada pedoman, Allah Ta'ala beritahu sebagai takhwif ukhrawi, ayat ini, yursalu alaikuma, akan dilepaskan ke atas mereka. Jadi ke atas kamu berdua, golongan jin dan manusia yang engkar, yang degil, tidak ikut pedoman, akan dilepaskan kepada mereka kamu berdua syuabun minna, nyalaan api daripada api neraka, wa nuhasun, dan dilepaskan ke atas kamu berdua cairan tembaga yang sangat-sangat panas. Fala tantasuran, yang kamu tak mungkin menolong satu sama lain, tak boleh menyelamatkan diri masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Pada masa hisab, sebelum itu, masa hisab, fa idzan syaqqatis sama', maka apabila telah terbelahnya langit, jalan-jalan ini kata, terbelahnya langit, turunnya para malaikat. Terbelahnya langit, turunnya para malaikat. Fakanat wardatan kadihan, lalu jadilah langit itu seperti wardatan, merah, seperti bunga. Kadihan, bercahaya seperti mana minyak. Merah seperti bunga, bercahaya seperti minyak. Kenapa berlaku begini? Kerana kemurkaan Allah Ta'ala. Allah zahirkan kepada perkara-perkara seperti ini. Ulama tafsir sebut, kerana kemurahan Allah zahirkan kemurkaan dia kepada benda-benda seperti ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua wahai jin dan manusia yang kamu boleh dustakan. Keadaan azab yang ditimpakan kepada manusia ketika itu diadakan gambarannya begini. Fa yauma idzin, pada hari itu, la yus'alu 'an dzambi insun wala jan. Tidak akan ditanya lagi tentang dosa mana-mana manusia dan mana-mana jin. Tak akan ditanyakan lagi pada hari itu tentang dosa mana-mana manusia, mana-mana jin. Semua bersalah.
Semua akur dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala daripada catatan para malaikat. Dalam kitab tafsir dia ada tulis, tidak akan ditanya, maknanya ni kenapa buat salah ni? Salah ke? Atau tak salah? Tidak ada yang tanya seperti itu. Sebab semua sudah sabit. Kesalahan ni tidak perlu dibawa kepada soalan. Salah ke tak salah? Ni tengok dulu. Jadi orang pada masa itu tak akan ditanyakan lagi. Sebab kesalahan sudah dikira sabit. Bukti yang dizahirkan oleh Allah begitu jelas. Jadi kesalahan tetap akan dihukum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Yu'raful mujrimu, boleh dikenali sungguh orang-orang yang bersalah itu dengan keadaan muka mereka, sifat mereka, cara mereka. Sangat dikenali. Bisimahum, dengan gaya dan sifat mereka. Baik mukanya, baik matanya, baik badannya. Dikenali. Orang-orang yang bersalah ni dikenali. Hari ini untuk membezakan orang bersalah dengan anggota keselamatan, dia pakaikan baju dengan warna tertentu, dengan tulisan tertentu. Supaya dapat bezakan pegawai siapa, orang bersalah siapa. Di akhirat tidak, semua sudah dikenali. Dikenali dengan rupanya, dengan matanya, dengan keadaan dia yang hina-hina. Lalu fayu'khadhu bin nawasi wal akhdam, akan dipegang untuk dihumban dan neraka, di kepala pun kadang-kadang, di kaki pun kadang-kadang, untuk dibuang, dicampakkan neraka. Sini ayat nak beritahu kepada kita, dia ada 3 terjemah. Seperti mana kita baca sebelum ni, buang, campak. Ada di antara mereka dipegang oleh mereka kepala dihantar. Ada pegang kaki. Satu gambaran. Yang kedua, kaki dan kepala diangkat kedua-dua dihumban dengan apa? Gambaran seperti itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua kamu boleh dustakan. Dikatakan kepada mereka jumlah muqaddar sebelum, hadhihi jahannam, inilah dia neraka jahannam, allati yukadzibu bihal mujrimun, yang biasanya didustakan dulu oleh orang bersalah itu. Inilah dia neraka jahannam yang biasa didustakan, dibohongi oleh orang bersalah itu. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, mereka duduk dalam neraka berpusing-pusing di antara api dan antara air yang panas. Bainaha ni di antara api panas, di antara air panas. Hamim mana air panas, ni sangat panas. Hamim sendiri makna air panas, ni sangat-sangat panas. Maknanya mereka dalam neraka duduk berpusing di antara api dengan air panas. Lepas pada bakar, air panas. Sebab air panas, api pula bakar pula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Semoga Allah lindungi kita semua daripada golongan itu. Amin. Manakala ayat seterusnya tabsyir. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi mereka yang takut untuk berdiri kepada Allah Ta'ala bagi kepadanya syurga yang banyak. Sini boleh terjemah sebagai jannatan, 2 jenis syurga. Manakala sebahagian lain berpendapat jannatan ni syurga yang luas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Zawata afnan, kebun-kebun yang lebat daunnya, lebat dahannya, lebat buahnya. Kebun-kebun yang lebat daun, lebat dahan, lebat buah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Fihima 'ainani tajriyan, dalam 2 kebun ini, 2 kebun syurga ini, 'ainani tajriyan, ada mata air yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
maka manakan nikmat kaum berdua, Tuhan kaum berdua akan boleh dustakan. Fihma dalam dua kebun itu juga min kulli fakihatin, daripada setiap jenis fakihatin, daripada setiap jenis buah-buahan, zaujain dan zaujani. Ada dua perkara, satu biasa dikenali, satunya tak biasa dikenali. Tak biasa. Dalam syurga itu, setiap jenis buah-buahan ada yang dikenali, ada yang tak dikenali. Sinfun yu'rafu wa sinfun la yu'rafu. Zaujan mana gitu. Jadi dalam syurga banyak jenis buah-buahan, cuma sebahagiannya tak dikenali. Sebab tidak ada perkara itu di dunia. Setengahnya sudah dikenali. Seperti mana Allah beritahu, a'nab, rumman, semua itu dah kita kenali. Ada di syurga. Ada lagi yang kita tak kenal. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqin, mereka bersandar di atas alas-alas yang bahagian bawahnya alas-alas yang bahagian bawahnya daripada sutera tebal, yang bahagian atasnya sutera nipis. Mudah nak dibandingkan, dia ada kain untuk seluar, dia ada kain untuk baju. Biasa kain untuk seluar dia lebih tebal berbanding dengan kain untuk baju. Jadi istabrak adalah sutera yang tebal, sundus adalah sutera nipis. Dia ada kelebihan dia masing-masing. Jadi alas-alas dalam syurga ini, bahagian bawahnya istabrak, sutera tebal. Manakala bahagian permukaan atasnya sutera nipis. Wa janal jannatain, dan buah-buah dalam kebun-kebun syurga itu danin, mudah sangat untuk dipetik. Diambil. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Fihinna qasiratut tarf, di dalam syurga nanti ada bidadari yang menumpukan pandangan matanya kepada suaminya, tidak lagi kepada yang lain. Tidak akan dia pandang kepada yang lain. Lam yatmithunna, tidak pernah disentuh mereka itu insun, oleh mana-mana manusia qablahum, sebelum suaminya, wala janun, dan tidak pernah juga disentuh oleh mana-mana jin. Mana suaminya sahaja yang menyentuhnya, dan tumpuan matanya hanya kepada suaminya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan, seolah-olah bidadari itu seperti mana permata yakut dan marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan, tidaklah balasan bagi hamba-hamba yang memiliki sifat ihsan, yang memiliki sifat baik, illa ihsan, melainkan balasan baik. Tidaklah balasan bagi hamba-hamba yang memiliki sifat baik kecuali balasan baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Takbi adalah jenis syurga yang kira jenis tinggi, kualiti yang sangat hebat. Manakala syurga yang diberitahu pada ayat seterusnya ini bawah sikit, dia derajat berbeza, mengikut amal yang berbeza. Di dunia manusia tidak buat satu amal dengan cara yang sama, atau tidak buat dengan nilai yang sama. Ada orang buat sikit, ada orang buat banyak. Ada amal-amalnya sangat berkualiti, ada satu orang pula kurang kualiti. Jadi usaha ikhtiar masing-masing tak sama, maka nilai balasan syurga pun tak sama. Jadi bermakna apa yang kita lihat hari ini semasa dunia, kehidupan beragama ni tak sama, kualiti dan juga nilai yang ada, kita tak boleh nafikan. Maka seperti itu juga balasan di akhirat nanti, walaupun dalam syurga tetap tidak sama. Walaupun duduk bersama-sama dalam satu kawasan, seperti mana kita baca ayat sebelum, tapi derajat tidak akan sama. Ini derajat kedua. Wa min dunihima, dan selain daripada derajat, daripada apa yang diberitahu tadi, ada jannatan,
Mana ada syurga-syurga juga. Ramai ulama tafsir, dia tak terjemah sebagai dua syurga. Makna jenis-jenis syurga. Jannatan dengan mana? Takrar. Jenis-jenis syurga. Macam-macam syurga. Kalau kita kata dua, jadi menafikan makna jannah. Kita dah baca berkali-kali, di akhir nanti mereka akan masuk kebun-kebun syurga yang banyak. Jannat. Manakala jannatan dua. Jadi dua mengurangkan makna jannah. Oleh kerana itu kata mereka, jannatan dalam surah Al-Rahman bermakna takrar. Syurga-syurga yang banyak. Mana gitu. Selain daripada syurga-syurga yang diberitahu tadi, ada juga syurga yang jannatan yang jenis peringkat kedua. Tahap kedua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakan nikmat-nikmat kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Yakni mudhammatan. Mana syurga yang ditengok pada pandangan jauh menghijau. Dengan warna hijau tua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakan nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Jadi ayat ini sebenarnya dia adakan bandingan perkara yang sama. Perkara yang sama. Tadi dia sebut satu perkara, ini pula disebut perkara yang lain, atau perkara yang sama, atau kebun. Tadi Allah sebut tajriyat. Sini Allah sebut ainat nadhafatan. Tadi sungai-sungai yang mengalir. Sini ainat yang terpancut. Terpancut. Jadi mengalir dengan arus yang banyak tak sama dengan yang terpancut. Dia lebih sikit. Jadi fihi ma ainani nadhafatan. Dalam syurga-syurga jenis ini pula, dia ada mata-mata yang terpancut. Ibn Katsir kata, di segi bahasa, al-jaryu aqwa minan nadh. Al-jaryu aqwa minan nadhi. Mana aliran deras air sungai, tak sama seperti mana pancutan. Dia lebih sedikit. Dia lebih kecil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Dalam syurga-syurga ini ada buah-buahan, ada pokok tamarnya, ada pokok rumman delimanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Soalan mungkin ditanya, kenapa pokok tamar dan delima? Pokok-pokok lain tak diberitahu. Sebenarnya ayat ini dituju asalnya kepada bahasa Arab. Bahasa yang digunakan ni adalah Arab. Jadi yang menjadi keistimewaan orang yang menggunakan bahasa Arab, pokok-pokok seperti ini yang ada pada tempat mereka. Dan kiaslah, bandingkanlah pokok-pokok lain pun di mana-mana yang ada keistimewaan di tempat masing-masing. Jadi untuk orang yang cakap Arab, bangsa Arab, inilah pokok-pokok yang sangat bernilai bagi mereka. Mana orang lain, orang Asian, dia apa pokok yang bernilai? Itu pokok dia. Orang Eropah pula, apa pokok bernilainya? Itu pokok dia. Cuma apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ini, nilai dia sampai ke zaman mana sekalipun tetap kekal. Contoh tamar. Dia punya grade sampai hari ini, dia tak boleh tandingi dengan pokok-pokok lain. Begitu juga delima. Dia tetap berharga mahal. Ya Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran. Contoh kalau kita kata, kenapa tak sebut durian? Kenapa tidak sebut rambutan? Jadi Allah sebut kadar mudah difahami. Maknanya kalau orang Arab yang cakap Arab, inilah pokok-pokok kemegahan mereka, pokok-pokok tumpuan yang mereka cari, maka nisbah pada negara dan tempat-tempat lain, pokok-pokok lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Fihinna khairatun hisan. Di syurga nanti ada yang beda-beda dari yang sangat indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Hurun, iaitu bidadari, maqsuratun fil khiyam, yang masih tersimpan, dijaga dalam khemah-khemah di syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah nikmat-nikmat kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Lam yatmithunna insun
qablahum wala jan. Bidadari itu tak pernah disentuh pun oleh mana-mana manusia sebelum suami mereka, dan juga tidak disentuh oleh mana-mana jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Muttaqiin ala rafrah, mereka duduk bersandar di atas permaidani khudri yang berwarna hijau, wa abqariyyin hisan, dan alas-alas yang begitu indah dan cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Mana dua-dua ini ada semua sekarang ini sedang menunggu. Sedang menunggu. Dan bakal-bakal yang akan mewarisi semua ini sudah ada. Sudah ada. Maka, wahai orang yang baca Al-Quran, kamu pastikan daripada golongan mana kamu. Sebab balasan ini sudah ada. Sudah diciptakan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kesimpulan surah. Maha berkat nama Tuhan kamu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi maha berkat nama. Nama Allah sendiri sudah berkat, maknanya gitu. Apakah lagi limpahan-limpahan berkat yang dia bagi kepada hamba-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula, radina billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله عليه وسلم.